Aku simpan segalanya dalam dada. Liza Abdullah akhirnya bersuara. Selepas 60 tahun petang itu, angin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur seolah-olah membawa bisikan masa lalu. Ribuan peminat dan wartawan memenuhi Dewan Utama, menanti dengan debar. Di tengah pentas, kerusi baldu biru tua tersergam kosong. Simbol kepada sejarah hidup seorang insan seni yang selama ini tidak pernah bersuara tentang dirinya sendiri. Dan ketika jam berdetik ke angka 3 petang, Liza Abdullah melangkah masuk, perlahan-lahan dibantu seorang juru rawat. Langkahnya tidak selincah dahulu. Wajahnya sedikit cengkung dan tangan kanannya menggigil halus, kesan penyakit yang tidak lagi dapat disembunyikan. Tetapi mata itu masih menyimpan 1000 cerita, seolah-olah menyapa setiap hati yang hadir dengan kesenyapan yang kini bakal pecah. Saya simpan segalanya dalam dada selama 60 tahun, katanya dengan suara yang berat, namun jelas. Hadirin terdiam. Disinilah bermulanya detik yang tidak akan dilupakan dalam sejarah seni tanah air. Liza Abdullah, nama yang sudah berakar dalam dunia lakonan sejak era 80-an, tidak pernah membuka cerita tentang hidup pribadinya. Dia muncul dan menghilang seperti bayang-bayang. Tiada wawancara panjang, tiada cerita skandal, tiada sidang media, kecuali ketika promosi film. Peminat hanya mengenalinya melalui watak, bukan insan sebenar. Namun hari itu, dalam program khas bertajuk 60 tahun dalam diam, Liza memilih untuk membuka tabir. Beliau memulakan dengan kisah zaman remajanya. Saya berlakon kerana saya tidak punya tempat lain untuk lari, katanya, dan ramai terkedu. Sejak kecil, Liza hidup dalam suasana tekanan. Kehilangan ayah pada usia 9 tahun, kemudian menjadi tulang belakang keluarga seawal usia 14 tahun. Dunia lakonan bukan kemewahan baginya, tetapi pelarian. Setiap babak yang dilakonkan adalah luahan batin yang disekat. Saya ketawa dalam filem, tapi pulang ke rumah dengan dada sesak. Saya menangis dalam drama, tapi air mata sebenar hanya tumpah dalam bilik sendiri. Dalam tempoh 6 dekad itu, beliau pernah melalui pelbagai penyakit, dari masalah jantung, paru-paru, hingga kini, tubuhnya perlahan-lahan dimamah oleh penyakit saraf yang tiada penawar. Tetapi bukan itu yang membuatnya lemah, katanya. Yang lebih memeritkan ialah diam yang dipendam. Diam saya adalah penderaan pada diri sendiri, ucapnya dengan suara bergetar, dan seisi dewan turut mengesat air mata. Kemuncak acara tersebut adalah apabila beliau membuka satu surat lama yang disimpan sejak tahun 1985, surat dari ibunya, yang tidak sempat beliau baca hingga ke hari itu. Dengan tangan menggigil, beliau membacakan isi surat itu di atas pentas. Mak tahu Liza penat, tapi teruskan. Liza lebih kuat dari yang mak sangka. Suara Liza terhenti seketika. Seisi dewan senyap. Tiada bunyi kecuali sedu sedan halus. Surat itu menjadi simbol kekuatan sebenar wanita ini, bahawa dia bukan hanya pelakon, tetapi seorang anak, ibu, sahabat, dan manusia yang telah mengharungi hidup dalam senyap, demi menjaga maruah dan demi seni yang dia cintai sepenuh hati. Dalam temu bual pendek selepas sesi tersebut, Liza ditanya apa yang membuatkan beliau akhirnya bersuara. Kerana saya tak tahu berapa lama lagi saya mampu duduk di sini. Tubuh saya sudah banyak memberi isyarat, dan saya tak mahu pergi dalam diam, katanya sambil memegang dadanya. Beliau juga berkongsi bahawa beberapa tahun kebelakangan ini, beliau mengalami kebas di separuh badan, sering hilang imbangan, dan sudah beberapa kali jatuh di bilik air. Doktor kata saraf saya rosak perlahan-lahan, tapi saya anggap ini hadiah untuk saya berhenti dan bercakap, katanya sambil tersenyum lemah. Namun, walaupun tubuhnya semakin lemah, jiwa Liza masih menyala. Selagi boleh, saya mahu cerita. Bukan untuk simpati,
Tapi untuk semua yang pernah diam terlalu lama, kita perlu bersuara sebelum kita tiada suara lagi. Langkah Liza saat meninggalkan pentas itu perlahan, tapi penuh makna. Juru rawat di sisinya cuba menuntun, namun Liza menolak perlahan, ingin berdiri dengan daya sendiri. Di balik tirai, dia berhenti sejenak, memegang tiang pentas seolah-olah menyapa zaman mudanya yang pernah memijak pentas itu dengan lantang. Jemarinya menyentuh kain baldu merah, yang sama pernah menyaksikan tepukan gemuruh penonton waktu dia memenangi anugerah pelakon wanita terbaik tahun 1989. Saya masih ingat bau pentas ini, bisiknya, separuh pada dirinya sendiri. Bau lampu panas, debu, dan keringat. Dulu, tempat ini rumah saya, tapi saya tak pernah berasa dimiliki. Di bilik persalinan belakang pentas, terdapat satu meja kecil dengan cermin bercahaya di sekeliling, seperti dalam film-film klasik. Di atas meja itu, tersusun sebotol minyak angin cap kapak, sehelai selendang biru muda yang usang, dan sebuah bingkai gambar lama, gambar Liza sewaktu muda, tersenyum memegang tangan ibunya di belakang pentas suatu ketika dahulu. Gambar itu sudah kabur warnanya, tetapi emosi dalamnya masih hidup. Seorang juru kamera muda yang membantu produksi dokumentari menghampiri beliau dengan segan. "Puan Liza, boleh saya ambil gambar Puan di sini?" Liza tersenyum kecil. "Ambil, tapi bukan untuk Instagram. Ambil untuk kenangan kamu. Sebab nanti, bila semua ini tinggal cerita, kamu boleh cakap, kamu pernah tengok mata saya yang sebenar." Matanya redup, tapi dalamnya seperti kolam yang menyimpan semua musim. Musim cinta yang tidak kesampaian. Musim populariti yang menyakitkan. Musim sunyi yang tidak dimengerti. Di bahagian bawah tudungnya, parut kecil di belakang telinga kelihatan jika diperhatikan betul-betul. Parut itu kesan dari pembedahan tumor kecil 2 tahun lalu. Sesuatu yang tidak pernah diberitahu media. "Saya tak nak orang simpati," katanya suatu malam kepada juru rawat pribadinya. "Saya cuma nak orang ingat lakonan saya, bukan penderitaan saya." Dalam dompet kecil yang dibawa kemana-mana, terdapat sekeping surat khabar bertarikh 12 Desember 1993, artikel pendek tentang kehilangan adiknya akibat kemalangan. Di bahagian tepi keratan itu ada tulisan tangan. "Kita masih perlu teruskan, walau seorang-seorang." Kata-kata itu ditulis oleh Liza sendiri dan menjadi mantera hidupnya selama bertahun. Satu malam, ketika hujan lebat di luar dan bunyi guruh menggema, Liza duduk di jendela rumahnya yang menghadap Bukit Tungku. Tangannya memegang secawan teh halia panas dan dia membuka radio lama di meja sisi. Lagu "Selamat Tinggal Bungaku" dari zaman P. Ramlee berkumandang. Dia menutup mata dan air matanya jatuh satu-satu. Bukan kerana sedih, tetapi kerana akhirnya, selepas 60 tahun, dia membenarkan dirinya merasa. Sehelai kain batik lama dibentang atas ribanya, batik milik arwah ibunya yang selalu dipakai sewaktu memasak. Setiap lipatan, setiap corak bunga pada kain itu mengingatkan beliau akan suara ibunya memanggil dari dapur, "Liza, jangan lupa makan. Dunia boleh tunggu, tapi tubuh tak boleh." Kini, suara itu hanya tinggal gema dalam kepalanya. Apabila dia bersetuju ditemu bual untuk dokumentari itu, syaratnya hanya satu. Jangan edit terlalu banyak. Biarkan suara saya pecah, biarkan tangan saya terketar, biarkan wajah saya tak bersolek, katanya. Kalau saya nak bersuara sekali seumur hidup, saya nak suara itu benar. Dalam minggu-minggu berikutnya selepas penampilannya di pentas itu, nama Liza Abdullah kembali meniti di bibir media. Tetapi anehnya, beliau tidak lagi muncul. Tiada temu bual susulan. Tiada siaran dokumentari seperti dijanjikan. Malah pengarah acara hari itu
Encik Razman juga menghilang dari radar. Dia minta supaya rakaman itu disimpan, tapi tak dibenarkan disiarkan sehingga dia sendiri beri izin bertulis, kata seorang kreu produksi yang enggan dinamakan. Masalahnya, surat itu tak pernah sampai. Di kalangan rakan-rakan lama industri, mulai timbul pelbagai spekulasi. Ada yang mendakwa Liza sebenarnya sakit lebih teruk dari yang dinyatakan. Ada pula yang mengatakan dia menyembunyikan sesuatu, bukan tentang kesihatan, tetapi tentang masa silam. Saya kenal Liza sejak zaman kami berlakon pentas di Dewan Bahasa. Dia bukan jenis yang diam kalau tak ada sebab, kata seorang pelakon veteran. Tapi kalau dia diam, maknanya ada rahsia yang besar. Suatu pagi yang sejuk, seorang wartawan bernama Hani, baru berusia 26 tahun, memutuskan untuk menjejak Liza. Bukan atas nama sensasi, tapi kerana hatinya terusik. Dia mengingati saat ketika Liza menyebut, "Saya tak mahu pergi dalam diam." Tapi kini, dia kelihatan menghilang lagi, dalam diam yang lebih senyap daripada sebelumnya. Hani sampai ke rumah Liza di pinggir Damansara Heights, rumah batu satu tingkat dengan taman kecil yang dijaga rapi. Tapi ada yang janggal. Pintu pagar berkunci dengan rantai besi, dan kotak surat penuh dengan helaian surat tak berusik. Seorang jiran, wanita tua yang ramah, menghampiri pagar. "Cik Liza dah lama tak keluar," katanya. "Cuma ada satu lelaki tua datang setiap minggu, bawa beg galas, tak bercakap dengan sesiapa." "Siapa dia?" tanya Hani. "Tak tahu. Tapi saya pernah nampak dia menangis waktu keluar dari rumah tu." Di ruang tamu rumah Liza, menurut seorang pembantu rumah yang pernah bekerja di situ, terdapat satu almari kaca yang dikunci rapi. Di dalamnya, ratusan surat yang belum dibuka, pita kaset lama bertanda 1984, dan satu fail hitam tebal yang hanya bertulis, "Jangan buka sebelum aku tiada." Apa maksud dia dengan "aku tiada"? "Tiada ke mana?" tanya Hani, menulis nota dengan tangan yang menggigil. Fikiran wartawan muda itu mula berselirat. Adakah Liza sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah pendedahan? Atau sebuah pengakhiran? Beberapa hari kemudian, Hani menerima sepucuk surat, tanpa kop pos, hanya diletakkan di meja biliknya di pejabat. Sampul berwarna krim, dan hanya satu baris tulisan tangan di atasnya. "Jangan tanya lebih, tapi dengarlah sampai habis." Di dalamnya, satu pemacu USB. Kandungannya, satu rakaman suara berdurasi 38 menit. Ia bukan rakaman video dokumentari seperti yang diumumkan. Ia lebih peribadi, lebih sunyi. Suara Liza bergetar, perlahan, kadang-kadang hampir hilang, menceritakan sesuatu yang tidak pernah dibuka dalam mana-mana buku sejarah seni. Tetapi anehnya, rakaman itu berakhir tanpa nokta. Saya nak cerita tentang satu perkara terakhir. Satu hal yang saya simpan sejak tahun 1986. Tapi sebelum itu, biar saya pastikan kamu sedia mendengarnya. Bunyi hening, kemudian senyap mutlak. Rakaman terhenti di situ, tanpa pendedahan, tanpa jawapan. Hani menggenggam USB itu erat, nafasnya berat. Sesuatu tentang tahun 1986. Tahun Liza tiba-tiba berhenti berlakon selama 3 tahun tanpa penjelasan. Kembali mengusik fikirannya. Dia tahu, dia takkan dapat tidur malam ini. Hani duduk sendirian di studio sunyi tempat dia sering menyunting rakaman. Lampu neon malap di atas kepala mengeluarkan bunyi berdengung perlahan. Pemacu USB itu masih di tangannya, seolah-olah berdenyut perlahan dengan rahsia yang tidak selesai. Suara Liza masih bergema dalam fikirannya, serak, namun jernih seperti air sungai tua. Dia mendengarnya sekali lagi dan sekali lagi. Tetapi bahagian terakhir itu tetap kabur,
berhenti tanpa amaran. Seolah-olah Liza mahu mereka tahu bahawa bukan semua cerita perlu diberitahu, atau mungkin ada bahagian dari hidupnya yang hanya untuk dirinya sendiri. Dalam salah satu rakaman, Liza pernah berkata, "Kadang-kadang, kebenaran bukan untuk disiar. Ia hanya untuk difahami oleh hati yang sunyi." Beberapa minggu kemudian, studio tempat rakaman dokumentari itu terbakar. Tiada siapa tahu puncanya. File-file video, foto-foto lama, nota penggambaran, semuanya hangus. Yang tinggal cuma kenangan, dan satu salinan audio yang masih disimpan oleh Hani, terkunci dalam peti besi kecil yang tidak disentuh lagi sejak hari itu. Tiada sesiapa menemui Liza sejak itu. Rumahnya kosong. Kunci ditinggalkan, tergantung di sebatang paku berkarat di sisi pintu. Di ruang tamunya hanya tinggal satu kerusi tua yang menghadap tingkap, dan di atasnya sehelai nota kecil dalam tulisan tangan yang pudar. "Saya tidak hilang. Saya hanya kembali ke tempat di mana suara tidak perlu dijelaskan." Sebilangan mengatakan dia telah pergi ke luar negara. Ada yang percaya dia berada di rumah kebajikan di pantai timur. Tapi tidak ada bukti. Tidak ada foto. Tidak ada pengesahan. Dan dalam dunia seni yang terus bergerak, nama Liza kembali menjadi bisik-bisik samar dalam majlis-majlis kecil, dalam pentas-pentas yang sesekali mengenangnya dengan montaj pendek. Wajahnya terpampang di layar hitam putih, dengan senyuman yang tidak pernah mendedahkan isi hatinya sepenuhnya. Hani, yang kini jarang bercakap tentang Liza, masih menyimpan keratan akhbar, pita suara, dan bingkai gambar lama yang ditemui di rumah itu. Setiap kali malam turun hujan dan angin membawa suara daun-daun, dia terfikir, adakah Liza benar-benar mahu suaranya didengar? Atau, adakah ini semua hanya cara dia mengucapkan selamat tinggal tanpa benar-benar pergi? Mungkin Liza masih di suatu tempat, duduk di tepi jendela, memegang cawan teh, mendengar lagu lama. Atau mungkin dia sudah lama menyatu dalam sunyi itu. Sunyi yang menjadi rumah sebenar bagi seorang yang sepanjang hidupnya menyimpan terlalu banyak yang tidak pernah terucap. Dan cerita ini, seperti hidupnya, tidak berakhir dengan satu nokta. Ia hanya berhenti.